Sokongan yang membawa rebah. Siapa berani lompat, silakan. Tuan-tuan akan dikejar dengan keikhlasan jentera yang melakukan kerja-kerja pilihan raya sehingga memenangkan tuan-tuan sebagai ahli parlimen. Demikian penegasan yang dibuat pengarah pilihan raya Perikatan Nasional PN dan PAS Pusat Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor yang mencabar mana-mana wakil rakyat pembangkang yang berhasrat untuk beralih arah dan berada sebaris dengan kepimpinan blok kerajaan. Menurut Muhammad Sanusi, mereka yang berbuat demikian akan dibayangi rasa bersalah kerana secara jelas telah melakukan pengkhianatan terhadap kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh parti. Keikhlasan ini akan mengejar sehingga ke lubang kubur kerana telah mengkhianati keikhlasan jentera yang telah bertungkus lumus memenangkan tuan-tuan para jentera tak rugi apa. Katanya ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Kemaman malam Jumaat lalu. Tambah beliau, tindakan 4 ahli parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kononnya dipengaruhi dua keadaan iaitu faktor penolakan dan faktor penarikan. Ada dua faktor, satu yang menarik, satu yang menolak. Kalau orang ini lompat atas faktor menolak, contoh mereka berpandangan PN bersatu PAS telah mengkhianati pengundi Melayu Islam di negara ini, mereka ada hak untuk melompat. Kerana itu dipanggil faktor menolak mereka pergi. Tetapi sepanjang pengetahuan kita dari November 2022 hingga November tahun ini, belum ada tindakan PN di peringkat negeri atau persekutuan yang boleh dikategorikan sebagai mengkhianati Islam dan Melayu sehingga melayakkan mereka ini menolak sehingga pergi kepada parti lain, katanya lagi. Mengulas lanjut, beliau berkata terdapat faktor penarikan yang dipercayai mempengaruhi ahli parlimen berkenaan untuk beralih menyokong blok kerajaan. Pertama, mereka ditahan peruntukan setahun sekitar 4 juta ringgit untuk melakukan khidmat di kawasan masing-masing. Maka mereka kehabisan wang untuk meneruskan khidmat di kawasan mereka. Atas kesempitan itulah ada faktor yang menarik mereka apabila ada tawaran. Bila ditawarkan segelas air kepada musafir yang sedang kehausan, tentulah dia pergi untuk minum air itu. Kata beliau yang kononnya mencabar namun kelihatannya kepanasan dengan isu ini. Peristiwa 4 ahli parlimen PN yang mengambil keputusan untuk menyokong PMX ini dilihat sebagai sesuatu yang sangat positif oleh sesetengah pihak. Namun ada yang melihatnya sebagai satu perangkap. Malah ada yang melihatnya dari sudut rasionalisasi dunia politik sebuah negara demokrasi. Tindakan ahli-ahli parlimen yang menyatakan sokongan terhadap kepimpinan lain sepatutnya tidak harus digalakkan dan ia harus dihentikan segera. Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Safi'i Afdal berkata, keadaan itu dilihat sebagai satu budaya yang kurang sihat dan menjadi peringatan kepada pengundi kerana ia menjadikan politik negara tidak stabil di mana ia masih boleh berlaku sehingga kini. Secara jujurnya, secara personal, saya tidak patut menggalakkan mereka sebab apa pun yang penting bagi kita ialah mandat rakyat. Kalau mereka kata kepentingan rakyat itu alasan sahaja. Ini satu keadaan sistem demokrasi yang kita tidak galakkan di negara ini. Saya yakin ini satu amalan yang kurang sihat yang harus dihentikan sama ada pihak yang menerima atau pihak yang melakukannya. Umpama rasuah, jangan hanya ambil tindakan orang yang ambil rasuah. Ambil juga tindakan yang memberi rasuah untuk menghindar keadaan itu tidak berlarutan dan budaya ini tidak kelihatan di banyak negara, katanya dalam satu kenyataan. Muhammad Syafi'i yang juga ahli parlimen sempurna yakin bahawa peruntukan untuk kawasan pembangkang tetap disalurkan kepada kawasan masing-masing. Saya yakin setiap kawasan parlimen akan ada peruntukan yang disalurkan dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Maknanya, peruntukan untuk pendidikan, kesihatan, bekalan elektrik, jalan raya memang sudah ada dalam RMK-12. Bukan bererti setiap kawasan parlimen akan ketinggalan untuk tidak diberikan peruntukan. Bayangkan, Anwar sampai ke Kelantan telah memberi kelulusan walaupun dia tahu itu kawasan pembangkang tetapi masih diberikan peruntukan, katanya. Justru, apa yang perlu dibuat sekarang ini? Jelas dan terang, pandangan beberapa tokoh akademik, pakar perundangan
ahli politik dan para penganalisis bahawa Akta Anti Lompat yang diluluskan sebelum ini harus diteliti semula untuk bertambah baik ada betulnya. Undang-undang sedia ada, usah dicemarkan dan perlu diperhalusi. Para pengubal dasar dan akta perlu melihat semula daripada segi sistem perundangan, buat penambahbaikan bagi menghindar rakyat teraniaya oleh dasar yang digubal. Kepada kerajaan perpaduan dan para penyokong, usah terlalu teruja dengan apa yang berlaku kerana dibimbangi ada udang di sebalik batu. Jangan kata anda tidak mengenali siapa Tan Sri Mahyadin, Tan Sri Abdul Hadi Awang, Tun Mahathir dan Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Sejarah tidak pernah menipu dan jangan biarkan ianya berulang dienak diulik keseronokan. Tolong belajar serik, berhati-hati, belajarlah daripada kesilapan, berwaspada dengan sokongan yang membawa rebah.